Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan tingkatan 4 bertajuk kemurungan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan maksud kemurungan, mengenal pasti tanda kemurungan, menjelaskan contoh punca kemurungan, dan menjana idea mengurus kesihatan mental dan emosi untuk mengelak kemurungan. Situasi kemurungan. Kenapa semua ini berlaku terhadap aku? Apa salah aku? Dengan siapa aku perlu luahkan masalah aku ini? Sampai bila aku perlu tanggung semua beban ini? Depresi pembunuh senyap remaja Malaysia. Minggu lalu, pada tanggal 14 Mei, kita dikejutkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun membunuh diri dengan terjun dari bangunan 3 tingkat di Kuching, Sarawak. Remaja malam itu bertindak sedemikian selepas membuat undian secara langsung di laman Instagramnya dengan menulis "Really important, help me choose, mati atau hidup". Undian itu memperoleh keputusan 69% menyokongnya supaya membunuh diri. Mengapa dia memutuskan untuk mengakhiri riwayatnya? Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Aidil Bohasan menjelaskan remaja itu tertekan selepas bapa tirinya berkahwin dengan wanita Vietnam di Singapura dan jarang pulang ke rumah. Kata kunci terhadap tindakan tersebut ialah dia tertekan dan ini adalah sebahagian daripada gejala depresif. Definisi kemurungan. Kemurungan ialah penyakit mental yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat dan memberi kesan negatif kepada seseorang. Ia mempengaruhi emosi, sikap dan cara berfikir seseorang. Ia boleh menjejaskan perasaan, tingkah laku, pemikiran serta menyebabkan individu berasa sedih dan hilang minat terhadap aktiviti yang disukai. Tanda-tanda kemurungan. Tanda-tanda kemurungan. Kelihatan letih dan kurang bertenaga semasa melakukan aktiviti harian berpunca daripada tekanan perasaan yang menjejaskan waktu tidur. Perasaan dan pemikiran negatif. Sering berasa marah, sedih, tiada motivasi, kelesuan dan berasa kekosongan. Tabiat pemakanan yang tidak normal. Pesakit mengalami perubahan selera makan. Kurang tumpuan. Ramai remaja hilang fokus di dalam kelas dan hilang minat untuk belajar. Hilang keinginan untuk bersosial. Seseorang menjauhkan diri atau mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Punca dan penyebab kemurungan. Punca-punca kemurungan. Rasa malu. Secara hidup yang pahit atau kurang sokongan daripada ahli keluarga. Kehilangan orang tersayang. Kehilangan ibu bapa secara mengejut akibat kemalangan. Gagal dalam pelajaran. Lemah dalam sesuatu mata pelajaran menyebabkan rasa rendah diri. Menerima tekanan daripada ibu bapa. Trauma psikologi atau emosi.
sering menerima ejekan daripada kekurangan diri serta dibuli sama ada dengan kata-kata atau sentuhan fizikal. Penyakit kronik. Penghidap penyakit kronik seperti kanser tahap 3 dan 4 akan mengalami rendah diri dan rasa tidak dapat hidup lama. Mangsa penderaan. Pesakit pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak. Hilang anggota tubuh badan akibat kemalangan dan penyakit. Seseorang yang hilang anggota badan akan lebih cepat berasa rendah diri, hilang keyakinan, suka menyendiri dan merasakan diri tidak berguna. Cara mengatasi tekanan dan kemurungan. Berpegang kepada ajaran agama. Mendekatkan diri dengan amalan kerohanian dan agama. Keseimbangan aktiviti kerohanian dan fizikal secara tekal akan membendung penyakit kemurungan secara psikologi dan lahiriah. Tingkatkan keyakinan diri. Ibu bapa harus meningkatkan keyakinan diri remaja. Ibu bapa haruslah menggantikan hukuman yang memalukan remaja kepada pengukuhan positif. Tidur secukupnya. Tidur mencukupi boleh mengurangkan tekanan dan kemurungan dan dapat mengelakkan diri daripada penyakit insomnia atau hipersomnia. Amalkan gaya hidup sihat. Jauhi budaya merokok agar dapat mengelakkan diri daripada penyakit. Ini disebabkan terdapat hampir 4,000 bahan kimia yang dicampurkan untuk menghasilkan sebatang rokok. Bertenang dan sentiasa bersikap positif. Remaja harus meluahkan perasaan kepada guru bimbingan kaunseling, guru yang dipercayai, ibu bapa, pemimpin masyarakat dan rakan. Sentiasa bersikap positif untuk mengatasi kemurungan. Terdapat 7 jenis kemurungan. Pertama, unipolar. Kedua, bipolar. Ketiga, disemia. Keempat, kemurungan selepas bersalin. Kelima, kemurungan psikotik. Keenam, gangguan afektif. Ketujuh, kemurungan remaja. Unipolar. Ia dikenali sebagai unipolar kemurungan. Biasanya pesakit akan mengalami tanda-tanda yang boleh mempengaruhi keupayaannya seperti bekerja, tidur, makan dan sebagainya. Masalah ini boleh dirawat dengan bantuan pakar perubatan. Bipolar. Bipolar kemurungan merupakan gangguan mood secara berpanjangan kepada pengidapnya. Ia dapat dicirikan dengan rasa keterlaluan, mudah marah, hiperaktif dan lain lagi. Ia menunjukkan bahawa 2 episod yang berlainan iaitu berkitar dari semasa ke semasa. Disemia, kemurungan berpanjangan. Disemia merupakan masalah yang kurang serius pengidapnya mengalami secara berpanjangan. Ada kalanya mencecah lebih setahun. Bukan itu sahaja, individu yang mengalami disemia juga berkemungkinan mengalami kemurungan unipolar pada masa yang sama. Kemurungan psikotik, mendengar suara halus. Kemurungan psikotik biasanya terjadi kepada individu yang menghadapi disemia. Pengidapnya sering percaya perkara yang tak benar, khayal, mendengar suara yang tidak wujud dan sebagainya. Hakikatnya, ia bercanggah dengan realiti kehidupan.
Gangguan afektif bermusim. Jenis kemurungan ini biasanya dikaitkan dengan musim. Sangat jarang berlaku di Malaysia kerana iklimnya hanya khatulistiwa. Biasanya banyak terjadi di negara yang mempunyai banyak iklim. Kemurungan remaja. Kemurungan remaja adalah sering dikaitkan dengan perubahan fizikal, tekanan daripada rakan sebaya dan pencapaian akademik. Kemurungan selepas bersalin. Jenis kemurungan ini biasanya terjadi selepas bersalin. Ibu akan mengalami postpartum blue, biasanya selepas kelahiran anak pertama kerana belum bersedia. Gejala ini kurang serius dan berlaku dalam jangka pendek. Namun, jenis kemurungan ini akan menjadi serius jika tidak ditangani dengan baik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.